Sebenarnya mungkin apa yang doktor boleh ulas tentang pandangan yang terus menyalahkan wanita kepada isu kesuburan ini? Ya, betul ya. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang biasa ya dalam masyarakat kita, seolah-olah wanita ataupun isteri yang bersalah ya. Sampai kalau kita tengok, kalau kadang-kadang yang datang kat klinik isteri datang dulu. Suami akan kata you check dulu. You make sure you semua okey baru I datang. Tapi sebenarnya masa kita kena check dua-dua sekali ya, sebab dia adalah pasangan suami isteri. Even rawatan pun kita kena pastikan suami punya bacaan sperma macam mana, sebab kita tak boleh nak buat decision ya, keputusan rawatan apa yang terbaik kalau suami tak datang ya. Kalau kita tengokkan statistik ya, dari segi faktor wanita, faktor lelaki ya, yang menyebabkan ataupun menyebabkan kesukaran mengandung ni adalah disebabkan oleh kedua-duanya. Faktor lelaki pun sudah meningkat up to 30% ya, 30%. Ada yang kata sampai 40% ya, faktor wanita, dan ada yang kedua-duanya sekali. So jadi kalau kita buat saringan hanya isteri saja, kita seolah-olah tengok gambar tu sebelah aja. Kita tak boleh nak buat keputusan dari segi rawatan apa yang terbaik. So bila datang saringan, kita memang nak suami dan isteri datang. Sebab kita nak tahu, kalau orang Mak Saleh kata it takes two to tango kan. Nak menari tak boleh seorang-seorang. Macam itulah lebih kurang. Ilyas mengaku tadi bahawa sebelum ini beliau merokok dan atas keinginan untuk mahu menjayakan matlamat ini dia sanggup berhenti merokok. Apakah merokok memang antara faktor yang boleh menyebabkan lewat atau lambat mendapat zuriat ini, doktor? Ya, sebab basically betul, merokok tu akan memberi kesan kepada sperma ya. Ramai yang kata, doktor, ramai kawan-kawan saya semua merokok, anak dia berderet juga. So tu ramai yang orang tak percaya yang rokok tu memberi kesan, tapi isunya masing-masing bahagian dia lain-lain. Itu je yang kami akan bagi tahu. Sebab rokok tu dalam sains tu, dalam kajian kesihatan memang memberi kesan kepada, kalau tak kepada bilangan sperma, kepada kualiti sperma tu. Kemampuan sperma tu untuk bersenyawakan dengan telur menjadi embrio. Bila dah jadi embrio tu, embrio yang kuat kualitinya ataupun tidak pun bergantung kepada kesihatan sperma dan juga telur tersebut. So, yes, merokok tu akan memberi kesan kepada sperma. Rosma dan juga Ilyas, Rosma, anda telah semakin berusia sekarang, adalah 35 tahun. Ilyas 31 tahun. Jadi apakah Rosma merasa anda sekarang sedang mengejar masa untuk mesti mendapatkan anak sebelum masa tamat itu tiba? Ada rasa, sebab saya ada juga buat pembacaan dekat internet apa semualah kan. Waktu perempuan mungkin masa umur 35 tahun dah ke bawah, dia punya tahap kesuburannya akan menurun. Kalau macam doktor boleh tu nanti. Saya faham macam itulah. Jadi memang bagi saya rasa macam sekarang macam dah tak boleh nak tunggu, saya kena cari alternatif lain macam itulah. Baik, bercakap tentang alternatif, doktor, dalam dunia perubatan ada dua istilah ni, IUI dan juga IVF. Secara ringkas saja, mungkin doktor boleh maklumkan kepada penonton kita apa itu IUI dan IVF, ringkas saja. Okey, IUI itu adalah apa yang kita kata permainan beradas. Kita ambil sperma, kita masukkan ke dalam rahim. Tapi sperma tu masih kena swim, masih kena cari tube fallopian, telur tu bersenyawa dalam rahim. Untuk IVF ataupun dia kata ICSI, kita buat persenyawaan di luar rahim. Maksudnya di dalam makmal. So kita ambil telur, kita ambil sperma, kita senyawakan dia dalam makmal. Jadikan embrio, kita letak semula dalam rahim. Kebarangkalian yang lebih untuk menjadi yang mana, doktor? Yang kebarangkalian yang lebih, peratus dia lebih ke arah IVF dengan ataupun ICSI itulah. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak, kita boleh tahu sperma tu berjumpa dengan telur. Kita boleh nampak embrio tu menjadi ataupun persenyawaan tu berlaku. Dan juga pembahagian embrio tu, sama ada pembahagian tu normal ataupun tidak, kualiti dia. Sekarang ni kita boleh check juga genetik embrio tu, sama ada embrio tu sihat ataupun sebaliknya. So teknologi dah semakin canggih dan sayanglah kalau kita tak manfaatkan teknologi ini. Baik, dan untuk memanfaatkan teknologi itu bagi pasangan yang seperti Rosma dan Ilyas, apakah mereka perlu melakukannya di awal perkahwinan atau mereka relax dahulu, tak apa kita terus mencuba
IVF adalah pilihan terakhir kita. Nanti apabila masuk usia perkahwinan ke-5, ke-6 tahun kita boleh bercerita tentang IVF, tetapi 1, 2, 3, 4 tahun ini mari kita lakukan berusaha. Bagaimana nasihat doktor? Apakah mereka perlu menunggu ataupun awal-awal lagi perlu jadikan IVF sebagai satu alternatif? So basically apa yang kita galakkan pasangan adalah selepas mereka mencuba selama setahun, okey, kalau tak ada rezeki lagi datang cek. Okey, buat ujian saringan kesuburan. Isteri kena buat, suami pun kena buat sama-sama. Okey, daripada situ kita boleh tahu apakah rawatan yang terbaik untuk mereka. Ya, kadang-kadang IVF adalah rawatan yang pertama yang diperlukan, tak semestinya yang akhir. Sebab kita tengok sebab dia. Kalau sebab dia nauzubillah sebab tiub tersumbat, ya, kalau disebabkan oleh bilangan sperma yang kurang, so kita lebih ke arah terus ke IVF. Tak perlu kita buat IUI ataupun dan lahir sekali bawa IVF. Ramai yang rasa IVF ni adalah usaha ataupun ikhtiar yang terakhir. Tapi macam Puan Rosmah kata tadi, kita tahu ya faktor usia dan juga kualiti telur wanita tu akan merosot dengan usia. Jadi kita tak nak lambatkan. Kita nak a good prognosis. So kena datang awal, kita boleh bagi rawatan yang terbaik dan kita dapat a good embrio, good quality dan peratus kejayaan pun lebih tinggi daripada kalau kita buat later on, masa usia kita dah lewat 30-an atau awal 40-an. Baik. Dan Ilyas katakan tadi memberi komitmen bahawa beliau tidak mahu berkahwin lain. Itu bukan alternatif dan pilihannya. Tahniah Puan Rosmah. Berbahagialah Rosmah memiliki suami yang mengaku dalam siaran nasional tidak akan berkahwin Boleh lain. ulang ni. Dan bagaimana sebenarnya perkahwinan lain belum tentu menyelesaikan masalah ini, doktor? Ya, betul. Sebab kalau kita tengok ada juga kes-kes ya di mana mereka tak cek betul-betul. Ya, dia rasa wanita yang salah. So mereka berpoligami. Ada yang 2, 3, 4 orang isteri ya. Tapi last sekali cek faktor suami. So kalau kahwin 4 sekalipun belum tentu dapat dia. Ya, betul. Itu teramat salah lah. Saya rasakan Ustazah itu menganiaya ya. So kalau kita tak come forward, it's not tak adil untuk wanita yang ya, bila berumah tangga kita tak tahu faktor sebenarnya dan itu bukan perkara yang luar daripada kita tengok yang couple-couple yang datang ya, pasangan-pasangan yang datang bila yang berpoligami ya, bila dia datang cek faktor suami, so dan isteri tak tahu lagi. So Ustazah itu bukan sebagai penyelesaian. responden tidak rasmi malam ini, saya tengok mengangguk-ngangguk juga. Mungkin Ustazah ada nak bertanya kepada Dr. Saleha? Ustazah cuma nak pastikanlah sebab kebanyakannya yang datang bertemu dengan doktor ni dia datang dalam keadaan yang streskan diri dia, mesti dapat. So kita sepertinya macam Ustazah sebut tadilah, jangan kita ambil kerja Allah sebab doktor pun bukan Tuhan. Doktor tak pernah mengaku pun sebagai Tuhan. Tapi doktor sentiasa berusaha. So macam mana peranan doktor kalau pasangan datang dengan stres macam tu? So bila kadang-kadang kita boleh tahu ya, bila dia datang tu kita dah nampak dia dah tegang. Ada juga yang dia datang seorang ya, kita tahu dia punya support tu dah kurang ya, maksudnya suami tak datang dengan dia, ataupun bila datang suami tengok dinding, isteri tengok tempat lain, so dia dah tak ada keserasian dekat situ. So kita tahu ya, couple ni dalam a lot of stress ya. Jadi kadang-kadang kita perlukan bantuan daripada pakar motivasi ya, dan juga pakar kaunseling, sama ada mereka nak berjumpa tak supaya mereka dapat bantuan dari segi emosi, motivasi ya. Dan juga of course kita akan cakap dengan mereka ni adalah usaha. Kita usaha ya, tapi tak semestinya boleh berjaya, tapi yang penting kita usaha dan kita kena letak usaha kita di jalan yang benar, yang jalan yang betul dengan usaha yang betul. Sebab kadang-kadang bila mereka datang, mereka mungkin dah 5-10 tahun dah berumah tangga, diorang dah mungkin dah menjejah seluruh Malaysia, dah cuba ikhtiar cara-cara macam-macam. Tapi bila tanya bila last kali jumpa doktor, pernah tak jumpa doktor, tak, ini first time. So jadi kat situ kita rasa terkilan, seolah-olah kata kenapa tak termasuk dari doktor segi perubatan ni awal dalam list tu. So itulah it's not something yang jarang kan, kalau kita nampak couple duduk pun dia duduk pun tegang straight je. So saya tengah tengok. Tapi doktor, seandainya didapati daripada semua test tu salah seorang tu memang tak boleh melahirkan untuk
beranak lah kan. Jadi nasihat doktor tu mesti dia ada second, third pandangan pula untuk kita dapatkan berusaha tu. Cuma Izwan, Ustazah nak sebutkan perkara macam ni. Once dia nak jumpa doktor, dah buat keputusan nak jumpa doktor tu, mesti suami isteri ni berbincang. Seandainya doktor cakap okey suami ataupun okey isteri, tolong masa tu berserah pada Allah, buat keputusan. Apapun keputusan doktor, itu hanyalah kata-kata doktor. Kita tetap disuruh berusaha. Nabi Zakaria pun kita sebutkan sampai lebih 90 tahun, memanglah bukan pada kehidupan kita ni. Cuma suami isteri kena letak redha dulu. So keluar daripada jumpa doktor still bahagia insya-Allah. Tapi kalau dah tak redha tu memang akan gaduh lah. Betul. Dan saya perkirakan doktor ya, kerana berkaitan kesuburan ini, satu ada keegoan lelaki dan satu lagi ini agak tabu memandangkan ia melibatkan cerita hubungan intim. Jadi tidak ramai yang terbuka yang mahu memperkatakan hal ini secara terbuka. Betul. Nasihat doktor supaya jangan malu kepada doktor, boleh datang bercerita dan doktor dalam kepakaran akan cuba membantu apa yang mampu. Dan bagaimana mereka boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang isu kesuburan ini, doktor? So basically untuk pasangan-pasangan yang mencuba ya, ada banyak maklumat sekarang ni, kita ada internet especially. Tapi kena pastikan source tu daripada kawasan source yang betul lah ya. So dari Sofia sendiri kita ada Instagram kita ya. Saya pun ada Instagram masing-masing ya sekarang ni, sebab kita nak ketengahkan, kita nak memperbanyakkan ya perbincangan mengenai rawatan kesuburan, sebab perkara ini dah menjadi lebih biasa berlaku. Kalau dulu-dulu 10 tahun, 15 tahun yang dulu ya, 1 daripada 9 pasangan mengalami ketidaksuburan. Sekarang ni 1 daripada 6. Dan dia akan menjadi lebih common sebab kita punya gaya hidup dia dah berubah. Kalau kita tengok nenek kita dulu 16 tahun dah berumah tangga, 14 tahun ya. 30 dah tutup kedai orang kata. Tapi kita ni 30 mungkin baru mula ya. So that's why masalah kesuburan ni dia lebih biasa berlaku pada masyarakat. It's not something yang tabu ataupun yang salah untuk berbincang. So dengan kita ketengahkan situasi macam ini ya, kita ambil social media sebagai kita punya tempat untuk mewar-warkan perkara ini, insya-Allah kita harap kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat. Baik. Sekejap lagi kita nak terus sambung perbualan dan perbincangan kita mengenai isu kesuburan dan masalah yang dihadapi oleh responden kita pada malam ini. Anda jangan ke mana-mana, kembali sekejap saja lagi bersama Dengar.
Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan Dengar, dan kami di sini mendengar masalah yang berlaku, bukan sekadar mendengar tetapi kami cuba untuk menghadirkan bantuan bagi menyelesaikan masalah yang kami dengar itu. Dan malam ini kedua-dua pasangan Rosma dan suaminya Ilyas sangat bertuah kerana akan menerima tajaan rawatan persenyawaan in vitro atau IVF daripada seorang hamba Allah yang tidak mahu dikenali. Dan pasangan suami isteri ini menerima tajaan rawatan IVF bagi nak cuba mencari ikhtiar untuk menghadirkan zuriat kepada mereka bernilai RM18,800. Dan kita minta Ustazah Muzayyanah selaku panel tetap untuk menyampaikan bantuan sumbangan derma ikhlas dan tajaan ini daripada seorang hamba Allah yang tak mahu dikenali. Kita mendoakanlah mudah-mudahan dengan rawatan ini Rosma akan dan Ilyas akan menghadirkan apa yang anda impikan, sedikitlah harapan dan hasrat daripada Rosma dan Ilyas. Ya Allah, sebenarnya macam mimpi pula, macam tak percaya pula benda ni, macam betul ke ni kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Harapkan doa daripada semua juga, semoga kalau dengan sumbangan ni kami dapat lahirkan zuriat yang kami impikan. Soleh solehah, comel, Amin, manja. amin. Betul. Amin. Dan juga daripada Ustazah Muzayyanah sendiri, tabung Al-Fawaz ingin menghulurkan sedikit bantuan RM2,000. Terima kasih Boleh Ustazah. mula bersedia beli barang-barang baby, insya-Allah. Terima kasih Ustazah, insya-Allah. Dan kalau nak anak tu boleh berbicara baik, namakan Izwan, insya-Allah. Itu difikirkan juga sebenarnya. Ilyas, Izwan bin Ilyas. Marilah kita sama-sama doakan kepada pasangan ini, Ilyas dan isterinya Rosma, agar Allah kurniakan ruang dan peluang agar untuk mereka menjadi ibu bapa. Telah lama mencuba, malam ini ada tajaan IVF kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka ikhtiarkan selama ini akan berhasil. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Salihah Khalid, pakar kesuburan dari Pusat Kesuburan Sofia di Petaling Jaya, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan kembali dengan satu lagi isu yang akan membuka minda dan perspektif kita tentang kehidupan. Jadi mewakili kru penerbitan dan semua yang bertugas, saya Izwan Nazir Salih bersama Ustazah Muzayyanah Abdullah. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri Malaysia.